Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Malam ni kita dapat sambung balik atau jumpa lagi untuk kertas yang kedua. Ini pada minggu yang lepas, alhamdulillah kita dah bincang kertas SBP, dan atas cadangan semalam kita hari ini buat kertas Penang insya-Allah. Dan malam ni sebagaimana biasalah qismu alif sahaja. Dan insya-Allah kalau tak ada apa, kita sambung balik malam Ahad nanti insya-Allah untuk qismu ba. Cuma untuk rakaman qismu alif sahaja yang setakat ni Ustaz dah upload. Qismu ba terlupa nak buat record. Mohon maaf bagi yang tak sempat nak join malam tu. Yang semalam ada rakaman, cuma belum Ustaz belum upload di YouTube lagi lah. InsyaAllah ada ruang Ustaz akan buat insyaAllah. Qad naftatihu liqa'ana بقراءة أم الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Okey, jadi kita akan lihat kertas Penang. Bagi yang ada kemudahan cetak soalan-soalan terakhir, lebih baiklah senang nak catat dan terus jawab sambil bincang. Jadi yang tak ada kemudahan tak apa, tengok skrin je lah. Yang terbaiknya dapat soalan buat dahulu sebelum kita bincang dalam Google Meet. Lagi laju insya-Allah. Okey, mana soalan kita? Alright. Macam biasa, Ustaz harapkan jawapan daripada antum. Nampak jawapan terus bagi jawapan. Kita kongsi bersama. Ada soalan terus tanya. Jangan tunggu-tunggu. Nanti lupa nak tanya balik. Baik, okey. Soalan Penang. Kita tengok qismu alifnya. Arahan soalan dia guna wajih. Apa mana wajih? Wajjaha yuwajjihu. Wajih. Wajjaha yuwajjihu. Okey, wajih tukarkan. Kalau tukarkan, ghayyir, hawil, badil. Itu tukarkan. Tapi lagi nak bagi cadangan. Maksud wajih. Wajih al-ibaratil atiyata ila muthanna mu'annath. Adik siapa tu demam tu? Syafah Allah. Macam tak pernah jumpa ke soalan ni? Soalan wajih. Soalan wajih ni adik-beradik dengan khatib. Arahannya sama. Wajih atau khatib. Tentukan. Setakat ni untuk KSSM ni belum ada soalan, gunakan tentukan. Kalau KBSM dahulu memang banyak soalan. Ayin. Apa lagi? Mana khatib? Kalau khatib, apa maksud kalau soalan yang biasa kita jumpa? Khatib. Ada cadangan. Dia sama. Wajih ni adik-beradik khatib.
Mana semua soalan kelima-lima adalah ayat dialog. Kalau ada tu maknanya soalan tu kurang tepat lah. Okey. Ustaz tengok soalan piling ni rasanya soalannya kurang tepat dengan soalan wajih. Sepatutnya soalan wajih semua soalan dialog. Tapi dalam contoh kita ni ada ayat dialog, ada ayat penyata. Jadi soalan ni kurang sesuai lah ni. Soalan wajih ni hadapkan cakap. Hadapkan cakap awak kepada musanna muannas, dua orang perempuan. Dia sama dengan khatib. Khatib sama bercakap lah dengan dia orang yang ada di hadapan. Jadi soalan ni Ustaz kurang setuju lah sikit. Dia guna wajih. Okey. Boleh faham beza antara soalan hawil ghayyir dengan khatib wajih. Kalau khatib dengan wajih arahannya dialog. Soalan-soalannya mesti soalan dialog. Kalau soalan hawil ghayyir dia akan campur antara ayat penyata dan ayat dialog. Jadi daripada pandangan kita dalam 5 ni, soalan yang pertama qabala, ni ni boleh kata ayat dialog sebab tidak ada. Okey, yang ni dialog nombor 2. Nombor 3 ni ayat penyata ni, at-tullab la yalbasuna ni ayat penyata. Ayat penyata. Soalan 4 pun ayat penyata. Soalan 5 barulah ayat dialog. Mana kita ada 2 soalan ayat penyata, 3 dialog. Mana soalan ni kurang sesuai, sepatutnya dia guna ghayyir ataupun hawil. Okey, boleh jelas Boleh faham maksud Ustaz untuk arahan soalan? Boleh Pak. Boleh. Ustaz mau dengar. Okey, kalau faham beres. Kita terus. Jadi mungkin Ustaz nak tukar sikit lah arahan ni. Takut mengelirukan. Kita tukar sebagaimana biasalah. Ghayyir. Ghayyir. Okey. Itu lebih sesuai dengan soalan yang ada. Ghayyir ataupun hawil. Baik. Bagaimana biasa, musanna muannas. Berapa orang ni? Musanna muannas. 2 orang. 2 orang. Okey, muzakkar wala muannas. Muannas lah kan? Muzakkar muannas. Jadi kita nak tukar kepada, jadi kita kena standby dhamir sebelum kita jawab. Standby dhamir supaya kita tak silap masa kita jawab. Okey. Baik, yang pertama dhamir apa kita akan guna untuk soalan ni? Huma. Okey, dhamir huma. Huma muannas Yang pertama kita akan guna huma. Yang kedua? Dhamir apa lagi? Antuma muannas. Baik, antuma muannas. Kita kena standby dulu. Bagaimana kita bincang minggu lepas, dia ada 6 perkara asas yang perlu kita kuasai untuk jawab soalan alif. Okey, yang pertama dhamir munfasil, yang kedua dhamir muttasil. Contohnya buku, kitabu apa? Dhamir muttasil untuk huma. Kitabuhuma. Baik, kitabuhuma. Fi'il madinya fa'alat, hiya fa'alat, huma fa'ala. Fa'alata. Baik, fa'alata. Huma fa'alata. Fi'il mudhari'nya hiya taf'alu, huma Taf'alani. taf'alani. Baik, ahsant.
Huma taf'alani. Fi'il amar ada tak? Untuk huma. Tak ada. Okey. Seterusnya muslim. Jadi muslim. Muslimatani. Muslimatani. Ketika marfu' muslimatani, ketika mansub dan majrur muslimah. Muslimataini. Baik, alhamdulillah. Kita ada huma, kitabuhuma, fa'alata, taf'alani, muslimatani ataupun muslimataini. Okey, antuma kitabu, anti kitabuki, antuma kitabukuma, tayyib. Anti fa'alti, antuma fa'al, Tuma. tayyib. Okey, anti taf'alina, antuma Taf'alani. taf'alani. Fi'il amar, anti if'ali, antuma If'ala. tayyib. Badin isim samalah, muslimatani ataupun muslimatani. Jadi kalau kita boleh keluarkan, insya-Allah tak ada masalah. Baik, kita jawab soalan. Soalan kita dah tukar tadi kepada ghair hawil, lebih jelas untuk arahan ni. Untuk jenis soalan ada campur-campur ni. Kalau wajih, soalannya sama dengan khatib. Semua soalan ayat dialog. Okay, ayat yang pertama ni qabil. Jadi kita ini soalan ni pun ayat dialog sebab nak baca dengan fi'il madi tak ada maf'ul bih. Jadi tak sesuai untuk kita kata dia ayat penyata. Jadi kita walaupun tak ada tanda seru apa, tak ada panggilan, tak nampak bayang-bayang, tapi dari segi maksud kita boleh kata dia ayat dialog. Qabil harisal amni amama babil hadiqah. Jumpalah atau bertemulah dengan kalau kita baca dengan apa? Soalan ni siapa pelik kan? Biasalah. Kadang-kadang dalam ada soalan tu biasalah ada. Qabil harisal amni amama babil hadiqah. Jumpalah siapa harisal amni? Man ya'rif? Harisal amni. Mengawal keselamatan. Jumpalah pengawal keselamatan di hadapan pintu taman. Itu kalau kita baca dengan ayat dialog. Kalau baca dengan fi'il madi, maknanya tidak ada maf'ul bih, tak sesuai. Atau kita baca qabala harisul amni amama babil hadiqah. Maf'ul bihnya tak ada. Jadi tak boleh kita kata ayat ni ayat penyata. Jadi kita kena baca dengan ayat dialog. Qabil harisal amni amama babil hadiqah. Jumpalah, maknanya awak jumpalah pengawal keselamatan di hadapan pintu taman. Jadi peliklah soalan ni. Hanya ada satu atau dua tempat yang kena ubah. Kalau kita baca dengan fi'il amar tadi. Berapa tempat yang kita akan ubah? Satu atau dua? Dua. Di mana duanya? Yang pertama, apa yang pertama? Apa yang pertama? Senyap je. Mana yang? Haris. Haris. Ustaz. Haris ni fi'il amar dia depan ni. Qabil ni. Berjumpalah. Jadi soalan ni sepatutnya kalau nak guna fi'il madi, dia kena ada maf'ul bih ni. Sebab kalau baca fi'il amar tadi hanya ada qabil fi'il amar sahaja yang kita akan ubah. Nampak tak? Mungkin gugur kot masa soalan asal, Ustaz tak pasti macam mana soalan asal. Mungkin maf'ul bihnya hilang kot. Ataupun panggilannya tak ada. Ada tak orang Penang sini? Dalam ni ada tak? Dari Penang? Tak ada ke? Pelajar dari Penang ke? Siapa-siapa dari yang terakhir lagi tu jawab soalan ni. Ustaz takut ada gugur je kataan dalam soalan ni.
Kalau kita guna fi'il amar qabil, maknanya hanya fi'il amar tu je lah yang kita akan ubah. Satu kataan sahaja. Kalau kita nak kata dia fi'il madi, tak ada maf'ul bih. Maf'ul bih pula tak ada dalam ayat ni. Pun sama juga kita akan ubah hanya kita akan ubah dua. Cumanya tak ada maf'ul bih. Ayat tu jadi cacat juga. Jadi kita nak Haris tu bukan maf'ul bih, Ustaz. Haris tu bukan maf'ul bih. Kalau guna fi'il amar, haris sebab maf'ul bih, tapi tak ada kaitan dengan qabil. Betul. Tak ada kaitan. Tak ada kaitan dengan qabil. Maknanya hanya qabil sahaja kita akan ubah. Kalau kita baca dengan fi'il madi, maf'ul bih tak ada. Betul. Jadinya dua-duanya ada cacat lah. Jadi kita baiki sikit lah supaya kita tak jadi cacat. Mungkin ada jatuh ni. Mungkin soalan ni dia nak suruh tukar fi'il amar tu dan maf'ul bih tu, Ustaz. Maf'ul bih, tak bolehnya tu. Walaupun kita rasa macam tak tu kan. Dia tak bolehnya tu. Dia akan memeningkan calon. Dia kalau nak guna fi'il amar, dia kena ada panggilan untuk kita ubah satu lagi. Jumpalah awak contohnya ya Muhammad qabil. Macam tu baru nampak jelas talian antara fi'il amar dan fa'ilnya. Kalau nak suruh ubah maf'ul bih, dia tak jadi. Dia jadi cacat sikitlah soalan tu. Baik, jadi untuk tidak memeningkan kita letak panggilan dalam ayat. Mungkin soalan asal ada kot. Jadi jatuh mungkin. Saya anggap begitulah. La'alla sawab ada sesuatu yang hilang dari soalan. Contohnya kita letak panggilan ya walad. Contohnya walad payah nanti payah masalah pula. Ya Muhammad lah saya ada. Contoh terpaksa baikilah sikit supaya tidak memeningkan. Ya Muhammad qabil haris al-amni amama babil hadiqah. Wahai Muhammad, jumpalah pengawal keselamatan di hadapan pintu taman. Jadi mana yang akan kita ubah selain daripada qabil? Ya Muhammad kan? Baru dia ada keserasian antara panggilan tu dengan fi'il amar, arhad kepada Muhammad. Okey. Yang kedua, asyrifu ala fariqikum. Apa ni? Kata apa? Selialah pasukan kamu. Okey. Selialah pasukan kamu. Mana yang akan kita ubah? Asyrifu fi'il amar. Okey, yang kedua fariqakum. Kum ni dhamir muttasil, fariqikum. Okey. Jadi kita ada fi'il amar dan dhamir yang kembali kepada fa'il, asyrifu. Jadi selialah oleh kamu pasukan kamu. Okey. As-soal tsalits, at-tullabu la yalbasuna al-hidha'a fil musalla. Pelajar-pelajar tidak memakai kasut di musalla. Mana akan kita ubah? At-tullabu. Tayyib. Yang kedua? Yalbasun. Kita ada ismun dan kita ada fi'lun mudhari'. Okey. As-soal rabi', tusa'idu al-ummu al-binta fi 'amaliha. Ibu membantu anaknya di dalam kerjanya. Mana perkataan yang akan kita ubah? Perkataan mana? Al-binta. Kenapa nak ubah al-binta? Sebab al-binta sorang. Abang binta sorang. Ibu tu sorang tu. Ni. Sini keliru sikit tak? Jadi kita kena ubah al-ummu ni sebab fa'ilnya ada ibu. Biasanya anak bantu ibu Ni ibu dia penyayang. Ibu bantu anak dia dalam kerja anak dia. Itu sa'idu al-ummu. Jadi yang kita kena ubahnya al-ummu. Terbaliklah sikit ni. Ayat ni dia terbalik. Terbalik. Sepatutnya kalau calon tak sakit kepala, dia akan ayatnya tusa'idu al-bintu al-umma fi amaliha. Anak membantu ibu dalam kerjanya. Jadi kalau kita nak ubah, jadi dua orang anak perempuan itu membantu ibunya di dalam kerjanya.
di dalam kerjanya. Okey. Jadi kalau zahir ayat ni kita akan ubahnya fa'il lah. Fa'il kepada tusa'idu tu. Ibu. Ibu membantu anak di dalam kerjanya. Kerja siapa? Wah, pening sikit ayat ni. Tusa'idu al-ummu al-binta fi dia jadi apa? Jadi pening sikit ni. Amaliha kerjanya, biasa kerja siapa? Majhul. Ha? Jadi ayat ni memeningkan sikit. Sama dengan yang nombor 1 tadi. Tusa'idu al-ummu al-binta. Kalau kita ubah sikit, tusa'idu al-bintu al-umma fi amaliha. Ha pun balik kepada ibu. Dia jadi pening. Okey. Baiki apa supaya tak pening calon. Ni pening ni calon. Jadi sebab tu macam soal jawapan yang siapa tadi jawab pertama tadi itu lebih sesuai dengan hal lah. Ibu membantu anak perempuannya di dalam kerjanya. Jadi kalau kita tukar al-bintu, al-bintai ni barulah sesuai di dalam kerja mereka berdua. Jadi dia memenatkan kepala lah sikit ni, kena fikir ni. Okey. Ha ni memang sesuai balik ke al-bintu ni. Tusa'idu al-ummu al-binta fi amaliha. Ni jarang soalan yang kena tukar maf'ulun bih ni. Biasanya kita tukar fi'il, fa'il dan dhamir yang kembali kepada fa'il. Itu yang biasanya. Ini baru tak mengelirukan. Kalau macam ni dia mengelirukan sikit. Ya, kalau dua perkataan yang akan kita ubah, kita akan ubah betul lah macam yang tadi. Siapa dia tadi? Ustaz tak tengok nama dia. Baru ayat ni sesuai untuk ubah dua perkataan. Kalau tak sesuai. Sahih ya Ustaz. Ya. Jazakillah. Ayat ni pening sikit lah. Calon memang tak menjangka akan ubah maf'ulun bih. Biasanya fi'il, fa'il dan dhamir. Kalau ada dhamir yang kembali kepada fa'il. Baru nampak jelas. Okey lah, kita ikut je. Cuma jangan pening lah. Dalam soalan sebenar tak ada macam ni. Dia tak akan bagi supaya kita ubah maf'ulun bih. Ustaz nak buat macam mana supaya tak memeningkan? Nak ubah apa ya? Mohon maaf lah dari soalan Penang ni. Kalau tak sedap. Kalau kita nak ikut dia memang tak sedap. Mungkin dalam skema macam ni kot. Ustaz ubah sikit lah supaya dia balik pada sebagaimana biasa. Contohnya yusa'idu al-ibnu yusa'idul ibnu al-umma fi amaliha. Anak lelaki itu membantu ibu di dalam kerjanya. Kalau macam ni mana kena ubah? Kita usah malah santun menjadi pening kepala kena ubah maf'ul bih lah. Tak ada yang kena ubah. Mana yang akan kita ubah? Yusa'idu al-ibnu al-umma fi amaliha. Anak lelaki itu membantu ibu di dalam kerjanya. Al-ibnu. Okey, satu lagi. Amalaha. Amalaha tak boleh ubah.
Amalan atau kerja ni kerja ibunya. Yusa'idu. Fi'il ni. Fi'il ni yang kena ubah. Jadi fi'il tu kerana mudzakkar, jadi kita kena ubah kepada muannas, dan al-ibnu kena ubah jadi 2 orang. Okey, fi'il dan fa'il. Yang ini banyakkan pelajar akan keliru. Okey, ini biasa dalam soalan. Yusa'ilul ibnu al-umma fi amaliha. Anak lelaki itu membantu ibu di dalam kerjanya. Jadi yang kita kena ubah fi'il dan fa'ilnya. Okey. Fi'il mudhari' dan isim. Yang kelima, ya akh, iqra' al-Quran al-Karim. Wahai adik lah. Wahai adik, bacalah Al-Quran al-Karim. Yang mana kita ubah? Akhi. Ya akhun. Kemudian yang kedua, Iqra. fi'il amr. Baik. Jadi kita dah jumpa semua, walaupun kita terpaksa baiki sikit, mungkin ada persilapan masa type soalan ni kot. Soalan asal mungkin lain lah. Ala sort gitulah. Jadi ada terpaksa kita ubah sikit supaya kita tak pening kepala. Baik, okay, sekarang kita nak jawab berdasarkan apa yang kita dah standby tadi dengan tasrif yang 6-nya. Ya Muhammad qabil. Wahai Muhammad, jumpalah. Baik, ya Muhammad qabil. Muhammad, ni nama lelaki soalan perempuan tu tukar. Tak boleh. Nama lelaki. Tukar sikit. Nanti payah jadi nama nak ubah apa? Ya Talib. Ya Talib lah. Lebih sesuai untuk diubah. Ya Talib qabil. Wahai pelajar, jumpalah. Baik, kita ambil. Tapi bawah tadi ada tulab dah tak boleh ambil yang lain. Ya tilmiz. Ya tilmiz. Macam-macam. Ya tilmiz qabil. Wahai pelajar, jumpalah. Kita tukar perkataan sikit sebab dah ada tulab dekat soalan 3. Okey. Tilmiz dengan qabil. Baik. Tilmiz musanna muannas. Tilmiza. Bisa tak boleh dengar? Tani, okey. Boleh tak kita buat ya tilmizataini? Boleh tak? Dengan mansub. Kalau tersilap buat. Boleh? Boleh. Boleh. Dia panggilan boleh dua-dua. Marfu' boleh, mansub pun boleh. Walaupun kita KSSM ni kita tak belajar panggilan. Kalau dulu kita belajar. Jadi kalau tersilap buat tilmizatain, masih tak dipotong markah lah. Masih diterima sebab marfu' pun boleh, mansub pun boleh. Okey, jadi kita ada tilmizatani, qabil fi'il amr, rubai, qabil, jumpalah. Apa jawapannya? Qabila. Baik, ahsant. Qabila. Kita tambah alif if'ala. Qabila. If'ala. Okey, selesai kita soalan yang pertama. Ya tilmizatani qabila harisal amni amama babil hadiqah. Wahai 2 orang pelajar perempuan, jumpalah awak berdua dengan pengawal keselamatan di hadapan pintu taman. Okey, yang kedua. Asyrifu. Selialah pasukan kamu. Okey, sedialah ataupun bimbinglah pasukan kamu. Okey, fi'il amar yang pertama, asyrifu. Antuma if'ala. Okey, asyrifa. Tayyib. Jazakallah. Asyrifa. Yang kedua, fariqikum. Kuma. Fariqikuma. Tayyib. Jadi asyrifa ala fariqikuma. Kitabukuma. Ada soalan tanya? Ada soalan? Jadi kita, kalau ada pertanyaan kita terus bincang. Soalan tsalits, at-tullabu la yalbasuna al-hidha'a fil musalla. Pelajar-pelajar tidak memakai kasut di musalla. Jadi kita ada isim dengan fi'il mudhari'. At-tullab mubtada, la yalbasuna khabarnya. Baik. At-tullab mana? Musanna muannasnya? Talibatan. Talibatan. Bukan tullabatani. Ramai
Kadang-kadang dia tak terlupa at-tullab ni jamak taksir, jadi dia terus dia letak ta ni di akhir, maka salah lah. Jadi sepatutnya taliba tani musanna muannas. Yalbasuna asalnya yalbasu. Yalbasu. Talbasa. Ha? Ya tak dengar tadi. Apa jawapan? Talbasa. Talbasa, tayyib. Asalnya talbasani. Talbasani. Tak ada nun ke? Tak ada. Ada nun tak? Tak ada. Tak ada. Betul ke tak ada? Betul. Sebab ada Sebab adalah. Baik. Ada tak jawapan lain? Ada jawapan lain? Ada ke tidak? Semua setuju ya? Buang nun. Maaf tanya Ustaz, Ana baru masuk. Apa dia? Nak tanya dia ada tak terus ada soalan. Nak tanya kenapa soalan lain macam yang dalam paper. Ya. Baik-baik. Siapa ni? Muhammad. Maaf Muhammad, ada mungkin ada kesilapan masa type kot sikit daripada yang dalam soalan ni, menyebabkan kita ubah sikit lah supaya ianya lebih jelas. Sebab tu lain sikit. Jadi Ustaz tak tahu soalan asalnya macam mana, tapi kerana ada dua soalan yang kurang jelas, jadi kita ubah sikit lah supaya kita jelas sikit. Okey. Tak ada semua setuju jawapannya tanpa nun. Baik. Dia ni la ni ayat ni ayat apa ni? Dialog ke ayat apa orang panggil? Ayat penyata. Dialog ke penyata ayat ni? Penyata. Ayat penyata. Ayat penyata dia tak akan ada la an-nahyu. Yang la yang majzum tu itu adalah an-nahyu, la larang, la jangan. La jangan. La jangan dia mesti ayat dialog. Sini la nafi nama dia. La an-nafyu, tidak, kita tak terjemah dengan pelajar-pelajar itu jangan apa memakai. Ini tidak memakai. Kalau tidak memakai dia tak ada kerja. Ni la ni namanya la an-nafyu, bukan la an-nahyu. Yang buang nun tu la an-nahyu. Yang itu majzum. Yang ini tidak ada kerja. La an-nafyu dia macam biasa, tak ada peranan apa-apa. Okey, boleh jelas. Jadi jawapannya talbasani. Jangan buang nun. Okey. Huwa, hiya, taf'alu, huma taf'alani, talbasani. Kena kekal nun sebab la ni bukan la an-nahyu akan tapi la an-nafyu. La tidak, bukan la jangan. Okey, Farisha nampak setuju sebab subhanallah. Setuju. Sebab selepas la kena buang nun. Itu la an-nahyu. Yang ini la an-nafyu nama dia. La tidak, bukan la jangan. Boleh jelas semua Boleh? Jelas tak? Jelas tak? Okey, jangan kena tipu dengan soalan lah. Kena tengok. Kalau ayat tu, ayat dia kalau la an-nahyu selepas dia mesti ta. La talbas, jangan awak pakai. La talbasa, jangan awak berdua pakai. La talbasu, jangan kamu pakai. La talbasi, la talbasa, la talbasna. Itu an-nahyu, semua ta. Okey, kalau ya ni confirm, itu la ni la tidak, bukan la jangan. Okey. Ramai terkeliru kalau soalan jenis adalah an-nahyu, la an-nafi. Okey. Baik, kalau semua jelas kita terus ke soalan yang keempat. Yusa'idu al-ibnu al-umma fi amaliha. Siapa tadi? Muhammad. Yang ini pun kita ubah sikit tadi Muhammad sebab kalau yang asal jadi kita terpaksa ubah maf'ulun bih dengan dhamirnya. Sedangkan sepatutnya biasanya ubah-ubah ni kita baca, yang kita nampak awalnya mesti fi'il, fa'il dan dhamir yang kembali kepada fa'il. Maf'ulun bih dia dia akan memeningkan. Jadi kita terpaksa ubah sikitlah. Yusa'idu al-ibnu, jadi fi'il dan fa'ilnya. Buang terus ni. Nak copy.
Baik. Jadi kita ada yusa'idu al-ibnu. Yusa'idu muzakkar. Muannasnya macam mana? Tusa'idu. Yusa'idu. Kenapa guna mufrad sahaja? Tusa'idu. Bukan tusa'idani. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Okey, jumlah fi'liyah fi'ilnya mufrad. Jadi kita hanya pastikan muzakkar dan muannas. Maka jawapannya tusa'idu. Wadah ya Huzaifah? Boleh? Okey, al-ibnu. Al-ibnu. Nak buat macam mana? Al-bintu. Sebab apa ni? Ibnun bintun kan? Tukar sikit. Al-bintu. Kalau dua orang? Bintani. Baik. Al-bin. Oh, berputar tu. Lebih tak. Al-bintani. Tusa'idu al-bintani al-umma fi amaliha. Dua orang anak perempuan itu membantu ibu di dalam kerjanya. Kerja ibu. Jadi dhamir ha tu tak perlu ubah sebab dia balik kepada ibu. Maf'ulun bihnya. Okey. Dan yang terakhir ya akh iqra al-Quran. Jadi kita ada ismun. Okey. Kita ada isim dan fi'il amar. Akh. Okey. Ubah kepada muannas muthanna. Apa jadi? Akhun jadinya? Kalau seorang ukhtun ukhtani. Baik. Ya ukhtani. Ya ukhtani. Iqra. Iqra'a. 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 Okey. Iqra'a. Bacalah awak berdua. Iqra'a. Okey, selesai kita. Jadi mohon maaflah kita terpaksa ubah sikit supaya lebih jelas arahan-arahannya. Jadi kita ada ya tilmizatani qabila ashrifa ala fariqikuma at-talibatani la talbasani. Dua orang pelajar perempuan itu tidak memakai. Kemudian kita ada tusa'idu al-bintani. Kemudian yang terakhirnya kita ada ya ukhtani iqra'a. Baik. Ada soalan untuk soalan alif? Kalau tak ada, alhamdulillah kita boleh terus soalan ba. Fi soal? Semua jelas? Jadi ada 3 perkara kita ubah tadi. Soal yang pertamanya arahan soalan wajih. Sebab soalan wajih, soalan-soalannya sepatutnya adalah semua ayat dialog. Jadi kita ubah kepada ghair dan hawil sebagaimana biasa. Dalam 5 tu ada 2 soalan, 3 dialog. 3 dialog tadi. Kemudian kita ubah soalan 1 sikit supaya ada 2 perkataan yang boleh diubah. Dan kita ubah soalan 4 supaya tidak memeningkan. Kalau tak, kita kena ubah maf'ul bih dengan dhamirnya yang tidak sepatutnya biasa kita ubah. Ya. Nak tanya yang nombor 4 tu, kenapa amaduha tak tukar? Sebab ha tu balik kepada ibu. Ibu satu Ibu satu. Kalau tak, banyaklah kita kena tukar. Kalau ibu kita nak tukar juga, jadi pening habis ayat. Dia sepatutnya fi'il dan fa'ilnya sahaja. Jadi ha tu kembali kepada ibu. Dia membantu ibu dalam kerjanya, kerja ibu. Boleh? Okey, boleh. Okey. Okey, boleh jelas? Jadi soalan alif, pastikan sebagaimana biasa pesanan penaja, pastikan 6 perkara tasrif kita mahir. Dhamir munfasil, dhamir muttasil, madhi, mudhari', amar dan juga isim, mufrad, muthanna, jamak, mudzakkar dan muannas. Okey, kita pindah ke soalan ba. Soalan ba sebagaimana biasa, soalan an-nahwu, bahagian nahwu.
Arahannya, ni arahan tak ada yang pelik macam biasa. Jumlatun, yang pertama jumlatun fiha tarkib idhafi. Apa tajuk tu? Jumlah fiha tarkibun idhafi. Cumanya dalam kurungan kita ada ismun zahir jamak muzakkar campur dengan isim zahir mufrad. Ni tajuk apa ni? Tarkib idhafi. Okey, soalan 2, jumlah fiha zarf haitsu. Tajuk masih lagi dalam tajuk tarkib idhafi, secara khususnya zaraf haitsu. Yang ketiga, jumlah fiha khabar marfu' bil alif. Tajuk? Tak ada khabar. Khabar, okey. Yang keempat, jumlah fiha fi'lun mudhari' majzum. Tajuk? Mudhari'. Fi'lun mudhari'. Yang terakhir, yang kelima, jumlah fiha adad khamsun. Tajuk? Adad. Al-adad wal ma'dud. Okey. Cuma dia nak nombor khusus khamsun. Apa ni, tarkib idhafi ni mudhaf ilaih kan? Ya, Huzaifah. Frasanya dipanggil tarkib idhafi. Jadi perkataan di hadapan namanya mudhaf, yang di belakang namanya mudhafun ilaihi. Okey. Betul. Zaraf pun termasuk dalam tarkib idhafi. Kebanyakannya lah. Yang zahir-zahirnya. Macam haitsu ni selepas dia mesti jumlah, tak nampaklah dia punya mudhafun ilaihinya. Baik, jadi kita ada tarkib idhafi, kita ada zaraf khusus, kita ada khabar, kita ada fi'il mudhari', kita ada adad khamsun. Tarkib idhafi dia nak isim zahir jamak muzakkar. Itu mudhafnya. Mudhafun ilaihinya isim zahir mufrad. Siapa nak bagi contoh? Yang dua tu mana? Yang dua tu zaraf zaman ya. Haitsu di mana? Di mana? Haitsu ni masuk yang mana? Ustaz pun tak berapa pastikan. Maksudnya di mana? Di mana bukan di mana makan. Di mana menunjukkan kepada huruf apa ni, keadaan, situasi. Ni banyak soalan ni apa ni? Oh, contoh. Kai bagi apa tu? Al-mudiru madrasah. Okey, kita ambil contoh Kai, kena baiki sikit Kai. Contoh Kai bagi pengetua sekolah cuma ada silap. Baik, kita bincang. Baguslah. Al-mudiru madrasah. Okey. Siapa nak bantu supaya perkataan ni jadi tepat? Siapa nak bantu? Tarkib idhafi kita ada mudir dan kita ada madrasah. Jadi Kai niatnya pengetua sekolah. Okey. Siapa nak bantu? Jadikan tarkib yang tepat untuk pengetua sekolah. Buang alif lam. Ya, buang alif lam. Okey, bagus. Sebab mudhaf tak boleh ada alif lam. Mesti nakirah. Mudhaf wajib nakirah. Okey. Yang kedua, apa lagi kita nak baiki? Tambah alif lam dekat madrasah. Okey, letak alif lam dekat al-madrasah. Okey, boleh. Lagi, apa lagi kena baiki? Masih ada kesilapan. Ya, alif. Yang kita ganti alif tu fi'il mudhari'. Kalau mudhaf, kita hanya buang nun sahaja. Okey, buang nun sahaja. Kalau nak guna mudiruna lah. Mudiruna, jamak kepada mudir-mudir. Jadi kita mudhaf, jamak musanna dan jamak mudzakkar kena hadfun nun, buang nun. Buang nun sahaja. Mudirul madrasah. Boleh kan? Buang nun sahaja. Okey. Jadi itu jadilah. Contoh yang kedua, Nurin bagi apa? Nurin dah bagi ayat. Yatanawalu muallimul madrasah fil mat'am. Okey. Jadi kita dah betulkan contoh yang Kai bagi tadi. Kita ambil contoh siapa bagi ni? Nurin bagi contoh
Yatanawalu muallimu al-madrasah. Okey. Fil mat'am. Berapa markah kita nak bagi untuk ayat Nurin? Yatanawalu muallimul madrasah fil mat'am. Siapa nak bagi markah? Siapa nak jadi pemeriksa? Siapa nak bagi pemeriksa? Yatanawalu, siapa nak bagi pemeriksa? Siapa nak jadi pemeriksa? Yatanawalu muallimul madrasati fil mat'am. Pengetua sekolah sedang makan di kantin. Tak ada nak berani jadi pemeriksa ke? Ya, betul. Farhan kata maf'ulun bih tak ada dalam ayat tu. Jadi kena letak maf'ulun bih. Jadi kena ada. Makan apa? Contoh makan apa? Makanan apa? Makan. Kalau tak nasi, at-ta'am. Contohnya at-ta'am. Kalau tak letak nasi ke apa ke, boleh lah. Yatanawalu. Mana Ustaz type ni? At-ta'am. Pengetua sekolah makan makanan di kantin. Jadi kena ada maf'ulun bih. Baru dapat markah penuh. Fil mat'am ni tak wajib ada. Yang wajib adanya ni maf'ulun bih. Jadi tarkib idhafinya mana? Muallimul madrasah. Okey, muallimu mudhaf, al-madrasati mudhafun ilaihi. Kerana mudhafnya jamak muzakkar, kena buang nun. Muallimu. Wadih? Okey, terima kasih Nurin. Dan khair. Khair ke kai? Okey, yang kedua. Kita ada soalan terus tanya, jangan diam. Ada soalan, ada rasa tak jelas, terus tanya. Kalau perlu kita buka nota, kita buka nota. Soalan 2, jumlah fiha zaraf haitsu. Kita ada berapa zaraf yang perlu kita tahu secara khusus selain daripada zaraf-zaraf biasa? Ada berapa dalam buku teks? Siapa pernah kira? Dalam buku teks ada berapa zaraf yang khusus yang perlu kita tahu untuk soalan ba? Selain daripada zaraf-zaraf yang biasa kita jumpa. Man ya'rif? Ada berapa? Jadi kena pastikan kesemua zaraf yang jenis khusus ni kita tahu sebab akan ditanya dalam soalan ba secara khusus, bukan umum. Ada idea? 8 Ustaz. 8, betul, 8. Kena tahu 8 tu. 4 masa tingkatan 4, 4 tingkatan 5 ada. Di antaranya haitsu. Jadi pastikan 8 ni kita tahu maksudnya, kita tahu cara penggunaannya. Dia tak macam zaraf-zaraf biasa. Sebab macam haitsu ni selepasnya bukannya isim sahaja, akan tapi perlu jumlah. Maksud dia di mana. Okay, contohnya. Siapa nak bagi contoh? Apa contohnya? Kalau rasa susah nak bina ayat haitsu, bayangkan dia seolah-olah li'anna. Dia samalah, cara nak bina ayat haitsu samalah dengan li'anna. Cuba buat. Dia kena ada satu jumlah sebelum, satu jumlah selepas. Baru buat jadi ayat. Siapa nak cuba? Aqra'ul kitab. Aqra'ul kitab. Baik, saya baca buku. Haitsu innahu nafi'. Okey, haitsu innahu nafi'un. Okey, cantik. Saya baca buku di mana sesungguhnya membaca haitsu innahu, buku di mana buku itulah kan, di mana buku bermanfaat. Innahu nafi'un. Okey, cantik. Ni maksud haitsu. Kata kalau rasa susah nak guna haitsu, bayangkan dulu li'anna. Contohnya kita tak biasa guna haitsu. Bayangkan li'anna. Tu. Nampak tak? Li'annahu. Kalau li'anna dia jadi li'annahu. Silang li. Kerana bahawasanya ia bermanfaat. Aqra'ul kitab li'annahu nafi'un. Saya baca buku kerana buku bermanfaat. Itu
Kalau kita rasa susah nak bina ayat, haitsu. Jadi setelah keluar ayat tu, buang balik ali, gantikan dengan haitsu. Haitsu annahu nafi'un. Boleh? Wadah? Boleh jelas Yang 8 lagi semua tahu dah 88 zaraf yang khusus. Ada orang tak tahu tak? Senyap tu tahu dia tu. Baik. Batuk sikit. Okey. Kalau jelas kita pergi soalan seterusnya. Malam ni sunyi sikit ni. Tak ramai yang bersuara malam ni. As-soalan tsalits, jumlah fiha khabar marfu' bil alif. Dia nak khabar marfu' bil alif. Berapa alamat marfu'? Ulang kaji sikit. Berapa alamat marfu'? Ada Kam? 3. 3, okey. Yang pertama marfu'un bi Dhammah. dhammah. Thaniyan marfu'un bi Alif. alif. Thalithan marfu' bi Waw. waw. Marfu' bi dhammah yang pertama Mufrad. mufrad. Yang kedua jamak apa? Nama taksir. Taksir. Okey, yang ketiga marfu' bi dhammah. Apa lagi? Jamak Mufrad muannas. jamak muannas. Okey, jadi kita mufrad, jamak taksir, jamak muannas, marfu' bil waw. Siapa marfu' bil alif? Musanna. Muthanna. Ada lagi yang lain? Tak ada tak? Okey, marfu' bil waw, Jamak muzakkar salim. jamak muzakkar salim dan Asma'ul khamsah. al-asma' al-khamsah. Untuk kita zu lah. Okey, jelas. Baik, contoh kita. Siapa nak bagi contoh ayat? Khabar marfu' bil alif. Man yurid an yujib. Man yurid an yu'tina al-ijabah. Mana contoh ni? Khabar marfu' bil alif. Nahnu nantaziru al-ijabah. Kita sedang menanti jawapan. Siapa nak bagi? Al-muslimani. Al-muslimani, taib. Al-muslimani. Najihani. Jihani. Baik. Dua orang Muslim itu adalah dua orang yang berjaya. Ada salah tak ni? Boleh tak bagi 2 markah? Boleh. Okey. Mubtada pastikan makrifah ada alif lam. Khabar mufrad pastikan tanpa alif lam. Mubtada makrifah, khabar mufrad nakirah. Maka layaklah kita dapat 2 markah walaupun hanya 2 patah perkataan sahaja. Okey, cantik. Kita pindah kepada, jadi pastikan kalau khabar tu mesti jumlah ismiyah. Jangan pergi buat jumlah fi'liyah, tak sampai akhir tak jumpa khabar. Kalau soalan khabar, pastikan jumlah ismiyah. Ada mubtada dan ada khabar. Kalau fa'il, pastikan jumlah fi'liyah. Okey, soalan rabi', jumlah fiha fi'lun mudhari' majzum. Kita ada marfu', mansub dan majzum. Bila fi'il mudhari' marfu'? Bila fi'il mudhari' marfu'? Mata. Bila fi'il mudhari' marfu'? Bila? Ketika mana fi'il mudhari' marfu'? Sebelum nak tahu majzum. Siapa nak beritahu? Tidak ada. Kuat sikit. Tidak ada kenapa. Oh. Ikhwan tadi. Ikhwan sound slow Ikhwan ni. Tak berapa je dengar. Tapi dengarlah jauh-jauh sikit.
Fi'il mudhari' marfu' ketika tidak ada adatun Nasab. nasbi dan tidak ada adat jazam sebelumnya kan. Yang asal lah fi'il mudhari' asal marfu'. Marfu' sama ada bi untuk fi'il mudhari'. Marfu' bi Dhammah. dhammah. Satu lagi marfu' bi Sebutin nun. thubutin nun. Fi'il mudhari' dua je dia punya alamat marfu'. Sama ada dhammah ataupun thubutun nun. Thubutun nun bagi fi'il apa dah? Bila marfu' bi thubutin nun. Mudhari'. Untuk fi'il mudhari' jenis mana? Jenis mana yang marfu' bi thubutin nun? Al-af'alul khamsah. Baik, ahsanti ya binti. Fi'il 5. Fi'il 5 marfu' bi thubutin nun. Okey. Mansub, bila mansub? Bila fi'il mudhari' mansub? Ada adawatun nasab. Baik, ada adawatun nasbi. Berapa untuk KSSM adawatun nasbi? Yang pertama, an. Yang kedua, Lan. lan. Yang ketiga, Zan. izan tak ada. Untuk KSSM izan tak ada. Kai. Kai. Yang keempat, Hatta. hatta. Yang kelima, lan. Okey. An, lan, kai, li, hatta. Itu 5. An, hatta. Hatta betul. An, lan, kai, li, hatta. Okey, 5. Itu nasab. Jadi mansub bi al-fathah ataupun bi apa satu lagi? Hasbin nun. Bi hasbin nun. Okey, mansubun bil fathah untuk fi'il biasa, untuk fi'il 5 mansub bi hasbin nun. Kemudian kita ada majzum. Bila fi'il mudhari' akan menjadi majzum? Bila ada adawatul jazmi. Adawatul jazmi. Berapa untuk KSSM? Yang pertama, 4. Lam. lam an-nafyu. Yang kedua, La. la Lam. an-nahyu. La an-nahyu. Jadi 2 je untuk KSSM. Lam dengan la, jangan. Okey. Baik, jadi soalan kita dia nak fi'lun mudhari' majzum. Majzum sama ada bis sukun ataupun bi hasfin nun. Jadi kalau dia tak minta bi hasfin nun, bawa yang sukun je lah sebab sukun mufrad je. Okey, siapa nak bagi contoh? Fi'lun mudhari' majzum. Yang senang, yang sukun. Contoh, Talibu. at-talibu Lam yaksal. lam yaksal. Okey. Pelajar itu tidak malas. Okey. At-talibu lam yaksal. Pelajar itu tidak malas. Jadi kita ada fi'lun mudhari' majzum. Lam, ada lam kan? Okey, jelas. Baik. Okey. Yang tadi khabar marfu' bil alif. Awal tadi haitsu. As-soal ar-rabi', khamis dah. Khamis. Jumlah fiha adad khamsun. Ayat yang ada nombor 50. Nombor 50 ni nama dia apa? Nama dia. Siapa tahu nama dia kalau nombor jenis 50 ni? Apa nama dia? Uqud. Al-uqud. Jadi kena tahu tu nama-nama dia tu. Kalau nombor 11 sampai 19 nama dia apa? Apa namanya? Nombor 11 sampai 19. Murakkab. Okey, al-adad al-murakkab. Jazakillah. Farhanis ni. Al-adadu al-murakkabu itu nombor 11 sampai 19. Nombor 11. Okey, jadi kalau nombor uqud ni nombor puluh genap. 20 sehingga 90. Kalau nombor yang ada waw, ada dan, bermula nombor 21 hingga 99, apa namanya? Apa nama dia? Al-adad al-ma'tuf. Al-adad al-ma'tuf. Nombor yang ada ma'tuf sebab ada huruf waw. Okey, jadi nombor 21 sampai 99 nama dia al-adad al-ma'tuf. Jadi kena tahu tu. Adat murakkab, adat ma'tuf dan adat uqud. Okey. Oh, semalam ada minta penerangan tentang
tajuk al-adad. Okey. Adat ni senang je bagi yang paling pentingnya, yang pertama kena tahu Ustaz malah bukan nota. Yang paling penting kena tahu nombor 3 hingga 9. Nombor 3 hingga 9 di antara adat dan ma'dud mesti berlawanan. Dari segi muzakkar dan muannas. Saya tulis contoh. Contohnya jalasaan. Tak payah ayat lah. Contohnya talib. Talib. Okey. Talib. Saya letak sini. Lelaki Talibun. Pelajar lelaki kan? Betul? Nah, kalau kita ada 3 orang pelajar lelaki, macam mana kita nak tulis? Salasu ke salah satu? Salah satu. Jadi dia kena berlawan pada zahirnya lah. Sebenarnya salah satu ni nombor muzakkar sebenarnya. Tapi sebab kita biasa ada tani muannas, kita kata muannas. Jadi kalau tuannya muzakkar, nombornya muannas. Jangan tengok ma'dud dah. Tapi apa ni Ustaz nak tunjuk dari segi perbezaan tu je. Contohnya talibah, kita bincang dia punya ma'dud. Kalau talibah, salah satu ke salah satu? Salah. Jadi kena berlawanan. Angka sa 3 hingga 9 kena berlawanan. Walaupun ada wa ishrun contohnya. Salasun wa ishruna. Kalau talib tetap kena salah satu wa ishrunnya talib. Okey. Walaupun ada waw. Yang pentingnya angka sa ni kena sentiasa berlawan dengan ma'dud. Boleh sangat tu? Wadah? Okey. Yang kedua yang perlu kita tahu ialah ma'dudnya. Jadi ma'dud ada 3 jenis ma'dud. Okey. Nombor selesai dah tadi. Nombor angka sa dia mesti berlawanan dengan ma'dud dari segi muzakkar muannas. Sekarang ni kita nak tengok ma'dud. Ma'dud kalau 3 hingga 10 ma'dud ni macam mana? Betul tak kalau talib? Talibun mufrad. Betul atau salah? Salah satu macam mana? Kalau 3 hingga 10 ma'dud ni macam mana? Siapa nak bagi tahu? Kalau yang ada nota boleh buka nota. Berlawanan. Berlawanan tu betul dari segi ma'dudnya. Mufrad ke, jamak ke? Katanya Kimi taliban. Okey, Kimi dah bagi cadangan taliban. Macam mana? Setuju ke? Salah satu taliban. Boleh? Kita ada 3 pilihan. Ustaz bagi pilihan Yang pertama taliban. Yang kedua tak sini dah senang nampak sikit. Yang kedua Tullab, jamak dan majrur. Tullabin. Yang tadi taliban. Satu lagi talibin. Yang mana yang betul? Salah satu tullabin. Alhamdulillah. Ahsanti ya man hadi Fatim. Ahsanti ya binti. Salah satu tullabin. Apa daripada tu kita dapat buat kesimpulan? Angka 3 hingga 10 ma'dudnya mesti jamak majrur. Boleh? 3 hingga 10 jamaknya majrur. Boleh? Wadah? Okey, itu yang pertama. Angka 3 hingga 10 ma'dud jamak majrur. Baik, kita sekarang ni nak buat salah sata asyara. Salah sata asyara, betul tak taliban? 13. Betul. Apa boleh kita buat kesimpulan? Nombor berapa? Ma'dudnya mufrad mansub. Nombor berapa? Mufrad mansub. Adat Jadi, murakkab.
Adat murakkab. Okey, betul. Dia ada lagi, banyak lagi. Sampai ke atas. Dari angka 11 sehingga 3 hingga 10 jamak 99. baru adat murakkab. Dia ada lagi. Banyak lagi ke atas. Hingga 99. 99. Daripada angka 11 hingga 99 maksudnya mufrad mansub. Boleh? Okey, dah dua. Yang pertama tadi jamak majrur 3 hingga 10. Mufrad mansub 11 hingga 99. Okey, dua. Yang ketiga mufrad majrur. Berapa nombornya? Berapa angkanya untuk mufrad majrur? Bermula berapa? 100. Bermula 100. Angka genap ratus ribu kita guna mufrad majrur. Genap sahaja. Angka ratus ribu genap kita guna mufrad majrur. Contohnya mi'atu talibin. Alfu talibin. Jadi kita guna mufrad majrur. Kalau ada angka selepas 100 tu balik asal. Kalau angka 3 hingga 10, contohnya 103, maka guna jamak majrur. Kalau 113, mufrad mansub. Hanya genap sahaja kita guna mufrad majrur. Boleh? Boleh ingat untuk adat ma'dud. Senang je. Jadi ma'dud ada 3 jenis. Jamak majrur untuk 3 hingga 10. Mufrad mansub untuk 11 hingga 99. Mufrad majrur untuk ratus ribu genap. Dan dari segi adat dan ma'dud, nombor 3 hingga 10 hingga 3 hingga 10 lah, atau 3 hingga 9 berlawanan antara adat dan ma'dud dari segi mudzakkar dan muannas. Maknanya kalau 1, 2, 11, 12 dia sama. Talibun wahidun, talibatun wahidatun. Kalau belas pun sama. Ahada asyara taliban, ihda asyara talibatan. Boleh? Boleh ingat Kalau yang ada nota okey, tak ada masalah. Yang tak ada, catatlah mana-mana dalam nota tu supaya mudah ingat. Ada soalan lagi untuk soalan ba? Selesai dah kita. Kita malam ni jumpa tarkib idhafi, jamak muzakkar campur mufrad. Kemudian kita jumpa zaraf khusus haitsu. Kemudian kita ada khabar marfu' bil alif dan 4 fi'il mudhari' majzum 5 adat al-uqud khamsun. Tak bina lagi soalan. Okey, maka jawapan kita. Ustaz, Apa jawapan kita? Ya. nak tanya soalan yang zaraf haitsu lah Ustaz. Ya. Memang kalau ayat haitsu ni memang ada anna ke Ustaz? Tak semestinya. Kalau nak letak fi'il, dia yang pentingnya ada jumlah. Maknanya kalau yang contoh yang pelajar bagi haitsu anna ni betul lah, maknanya dia kena ada anna ke? Yang cantik adalah. Tak ada anna kan Ustaz kan? Selalunya dia tulis direct je kan Ustaz? Dia, cuma kalau penegasan tak ada masalah nak guna penegasan. Dia yang pentingnya ada jumlah selepas haitsu. Okey, baik Ustaz. Contohnya kita letak fi'il sahaja. Boleh sebab fi'il kan jumlah. Okey. Boleh. Okey, syukran Ustaz. Contohnya aqra'ul kitaba haitsu yanfa'u li-talib contohnya. Ianya memberi manfaat. Boleh. Okey, baik Ustaz. Okey, syukran Ustaz. Afwan. Okey, jawapan tak ada lagi. Jawapan khamsun. Khamsun kita nak ambil yang mana? Khamsun maknanya taliban contohnya. Okey. Siapa nak bina ayat? Siapa nak bina ayat? Kita dah ada maksud dia, contohnya taliban. Cuba bina ayat yang ada khamsun. Yang senang-senang. Man. Hadiru. Hadara. Hadir. Hadara. Hadara. Ishruna taliban. Soalan khamsun. Ishruna. Khamsuna taliban. Meletak ishrun, kosonglah markah. Hadara khamsuna taliban. Okey. Cantik tu. Hadir 50 orang pelajar. Okey. Jelas tu. Kalau maksudnya muannas kena hadarat lah.
Jadi fi'il berdasarkan ma'dud. Okey, selesai kita. Untuk ba. Oh, dah 10.30 dah. Jim dah lagi ni. Nak terus ke nak berhenti? Kalau terus kita selesaikan Jim. Tenang untuk bagaimana biasa. Terus Ya. Boleh? Boleh, Ustaz. Okey, kita terus Jim. Soalan ba tak ada dah Soalan Jim, soalan sarfun. Sebagaimana biasa soalannya hati mithalan. Bawakan contoh dari setiap wazan dari wazan berikut kemudian letakkannya dalam ayat lengkap. Okey, dan ni soalan sebagaimana SPP tempoh hari, soalannya baik. Oh, tahun ni soalan SPM ni baik-baik untuk sarfun. Ada tajuk semua. Ni apa ni? Contoh indi khamsuna taliban. Boleh. Farhan. Betul. Saya ada 50 orang pelajar. Macam dia ustaz ni Farhan. Saya ada 50 orang pelajar. Inda ni pun di antara zaraf yang khusus yang perlu tahu. Termasuk dalam zaraf 8. Inda. Jadi kalau nak guna ayat inda, indi lah senang. Saya ada. Indi qalamun. Saya ada pen. Untuk zaraf inda. Okey, terima kasih Farhan. Baik, kita nak masuk sarfun kita. Pastikan bina mithal dahulu baru bina ayat. Yang pertama kita ada wazan. Katanya masdar. Masdar, wazan. Nak baca macam mana ni? Siapa nak cuba baca? Apa wazan itu? Mufa'alah. Mufa'alah. Okey. Wazan fi'il madi dia apa? Fi'il madi dia. Fa'ala. Fi'il rubai. Jadi soalan ni sebagaimana Ustaz maklumkan sebelum ni, kena pastikan kita mahir tajuk yang pertama, fi'il mujarrad dan mazid. Pastikan kita memang tahu kesemua 7 wazan fi'il mazid terutamanya. 7 wazan fi'il mazid, 3 fi'il rubai, 3 fi'il khumasi, 1 fi'il sudasi. Pastikan kita tahu madhi, mudhari' dan amar untuk setiap wazan. Pastikan setiap wazan kita tahu contoh perkataan untuk senang kita bina ayat. Kalau kita tak tahu contoh untuk setiap wazan, nanti kita reka perkataan yang sukar untuk kita bina ayat. Jadi mungkin kita akan hilang markah lah. Jadi pastikan kita tahu wazan dan kita ada satu contoh. Okey, jadi kita ada wazan mufa'alah. Mufa'alah. Ain fathah. Ini wazan fi'il madinya fa'ala. Fa'ala. Okey. Kalau Ustaz untuk senang ingat, wazan fa'ala ni masdar dia ada mata. Ada mata. Mim di awal, ta di akhir. Mata. Ada mata. Jadi itu wazan fa'ala lah tu. Fa'ala, mufa'alatun. Fa'ala, yufa'ilu, mufa'ala. Masdar. Okey. Baik. Okey. Siapa nak bagi contoh? Untuk masdar mufa'alah. Musyahadah. Asalnya syahada, musyahadah. Okey. Musyahadatun. Musyahadah. Baik. Bagaimana cara bina ayatnya? Siapa bagi ni tadi? Nurin. Apa ayatnya Nurin? Musyahadah. Syahada. Syahada at-talibu at-tilfaz musyahadah. Okey, syahada at-talibu at-tilfaza musyahadatan. Baik. Ini cara guna masdar yang paling senang lah. Sebagai maf'ul mutlak. Kalau dah mahir boleh guna cara lain. Okey, jadi ada caranya. Kita letakkan masdar di akhir, pastikan di awal ayat ada fi'ilnya. Dan masdar ni kalau ta marbutah tak nampak lah dia punya mansub. Kalau bukan ta marbutah pastikan ada alif di akhir. Maka dapatlah kita markah penuh. Jadi kita ada musyahadatan, asalnya syahada, yusyahidu, musyahadatan. Kemudian ayat syahada at-talibu at-tilfaza musyahadatan. Jumlah fi'liyah biasa. Letakkan masdar di akhir ayat dan pastikan dia mansub.
Kalau ta marbutah, tak apa, tak payah tambah alif. Kalau selain daripada yang ada ta marbutah, kena letak alif untuk menandakan dia mansub. Okey, terima kasih Nurin. Kalau ayat ni boleh tak Ustaz? Al-musyahadatu jamilatun, apa tu? Wa muhimmatun. Pemandangan ni. Boleh. Al-musyahadatu makna dia pemandangan. Pemandangan cantik dan muhimmah ke apa tu? Saya tak nampak. Kena ingat. Muhimmah ke? Penting. Jamilatun dah lah. Al-musyahadatu jamilatun. Cukup. Ayat tu dah lengkap. Al-musyahadah jamilah. Pemandangan cantik. Okey, terima kasih. Apa ni Farhan? Boleh. Tak payah bubuh atah lah. Al-musyahadah jamilah. Dah lengkap ayat tu. Okey, cantik. As-su'al athani ismul fa'il. Kita ada isim fa'il. Wazan diberi nak baca macam mana? Mufta'ilun. Isim fa'il mim dhammah ain kasrah. Asalnya apa fi'il madi dia? Apa fi'il madinya? Ifta'ala. Taib, ahsanti ya binti. Ifta'ala tambah mim dhammah ain fi'il kasrah, maka jadilah mufta'ilun. Okey. Ini fi'il mazid. Kalau tambah mim dhammah ni fi'il mazid. Kalau fi'il 3 huruf wazan fa'ilun. Fa'ilun untuk fi'il 3 huruf. Kalau fi'il mazid yang melebihi 3 huruf, cara bina dia mim dhammah ain fi'il kasrah. Okey, contoh. Muhtarimun. Asalnya ihtarama. Ihtarama fi'il 5 huruf, kita buang alif, gantikan dengan mim, maka jadilah isim fa'il. Muhtarimun. Okey. Orang yang menghormati ataupun yang menghormati. Contoh ayat. Contoh ayat. Ihtarama al-muhtarimu al-muallima. Okey. Ihtarama al-muhtarimu al-muallima. Ihtarama al-muallimu. Ihtarama al-muallimu. Apa tadi? Apa dia tadi? Ihtarama? Ustaz ralit sikit. Tolong ulang balik. Ihtarama al-muhtarimu al-muallima. Oh, ihtarama al-muhtarimu. Okay. Ustaz lain lah. Al-muallima. Fatin. Fatin ni dari mana Fatin? Min ayyati madrasatin inti? Ya Fatin. Falahiyah. Oh, Falahiyah. Oh, kenal dah. Fatin ni baru 3 tepak ni, tapi rajin. Tahniah. Okay. Ni di antara calon A+ lah ni kalau 3 tepak dah rajin macam ni. InsyaAllah. Boleh Fatin Boleh deh. InsyaAllah. InsyaAllah. Biasanya kalau ni sejarah ustaz duduk dalam buat Google Meet ni, biasanya pelajar-pelajar yang 3 tepak ada dah dalam ni, kebanyakannya selepas result SPM dia akan hantar mesej maklumkan alhamdulillah ustaz A+ bahasa Arab. Itu biasanya pelajar yang rajin dari awal. Dia sedia awal, jadi dia belajar tak penat dari awal lagi, dia standby. Kalau masuk online masa 3 tepak ni memang rajin lah ni. Okey, tahniah. Ihtarama al-muhtarimu al-muallima. Orang yang menghormati itu menghormati guru. Okey, alhamdulillah. Ada soalan tanya terus. Soalan thalith kita ada isim alat. Isim alat wazan fa'alatun. Okey, wazan fa'alatun. Isim alat ada berapa wazan semua? 4. 4 wazan. Kita ada yang pertama mif'alun. Yang kedua mif'alatun. Yang ketiga mif'alun. Yang keempat fa'alatun. Fa'alatun ni untuk alat moden. Contoh Salajatun. Mana salajah? Peti sejuk. Salajatun. Peti sejuk. Okey, ayatnya Yashtari al-abu salajatun. oh, ayah dia penyayang.
Yashtari al-abu. Sekejap. Ustaz nak buat gede lah Ustaz. Nak kopi. Okay, salajah. Yashtari al-abu. Ayah membeli. Ada alif lam tak? Ada? Tak ada. Tak ada. Okey, terima kasih. Siapa ni? Nuraisha. Yashtari al-abu thalajatan. Tak ada alif lam. Ni nasib baiklah kalau tak ada. Kalau tak, selamat. Maf'ulun bih tak ubah alif lam. Sebab tamar butoh dia baris atas tak nampak thalajatan. Tapi saya sarankanlah untuk menyelamatkan diri daripada dipotong markah, fa'il ke maf'ulun bih ke letak alif lam. Selamat. Maksudnya kalau kita terlupa letak alif di akhir pun masih dapat markah penuh. Macam thalajatan tak apalah. Dia tamar butoh tak nampak dia punya mansub. Yashtari al-abu thalajatan. Ayah membeli 1 peti sejuk. Biasalah peti sejuk. Takkan beli 2 kot. Beli 1. Okey, cantik. Terima kasih. Thalajah. Thalajatan maf'ulun bih. Baik, selesai kita isim alat. Ayah membeli peti sejuk. Ismul maf'ul. As-su'al ar-rabi'. Isim maf'ul. Isim maf'ul kalau fi'il 3 huruf wazan dia. Hafiz jawab siap dah. Maktub apa tu? Maktubun. Ni fi'il 3 huruf ni. Maf'ul. Betul? Betul, fi'il 3 huruf kalau wazan maf'ul. Betul Ustaz. Okey, kalau fi'il mazid apa wazannya? Fi'il mazid. Apa wazan untuk fi'il mazid? Nak bina isim maf'ul. Fi'il 3 huruf wazannya maf'ulun. Kalau fi'il mazid tambah apa? Huruf. Mim. Mim dhammah. Nah, sama dengan isim fa'il tambah mim dhammah, cuma ain fi'il dia baris mana? Ain fi'il isim maf'ul. Baris atas. Baris atas. Okey. Alhamdulillah. Jadi semua fi'il mazid kalau nak bina isim maf'ul tambah mim dhammah ain fi'il fathah. Kalau tadi mufta'ilun isim maf'ulnya mufta'alun. Jadi muhtarimun isim fa'il, muhtaramun isim maf'ul, dihormati. Okey, kita ambil contoh Afif. Maktub, ditulis. Okey, apa contohnya? Ya Afif, ditulis. Ya bani Afif. Apa ayatnya? Maktub. Orang lain pun tak apa. Afif tak bagi lagi contoh. Siapa nak bagi contoh? Maktub. Ataupun kalau nak bagi contoh. Contoh. Kalau maftuh Ustaz. Maftuh boleh. Maftuh. Okey, kita buat maftuh. Afif mungkin tak perasan. Maftuh. Okey. Apa contohnya? Maftuh. Al-babu. Dibuka. Al-babu maftuh. Maftuhun. Pintu dibuka. Baik. Al-babu maftuhun. Pintu dibuka. Jadi kena hati-hatilah kalau kita letak contoh maftuh, ayat mesti maftuh. Kalau maktuh apa ni Amira buat? Al-kitabu maktubun. Okey boleh? Tadi kalau kita buat maktub tadi, kita kena buat ayat maktub. Contohnya al-kitabu maktubun. Buku itu ditulis. Boleh? Alhamdulillah. Jazakumullah. Okey. Itu soalan isim maf'ul. Jadi isim maf'ul jadikan dia khabar. Khabar kena hati-hati, nakirah tanpa alif lam. Okey. Seterusnya kita ada al-fi'lu al-madhi. Ala wazni tafa'ala. Wazan tafa'ala. Fi'il 5 huruf. Apa contoh kita? Tafa'ala. Tasallama. Tasallama. Mana tasallama? Menerima. Tasallama yatasallamu. Okey, tasallam. Kalau sallama, mana sallama? Sama dengan wazza'a. Memberi. Sallama menerima. Sallama memberi. Sebab tu salam.
memberi salam. Okey, contoh ayat. Tasallama Muhammad al-hadaya. Baik, tasallama Muhammadun al-hadaya. Alhamdulillah. Tasallama Muhammadu. Banyak hadiah Muhammad ni. Ini orang famous. Tasallama. Baik, kita ada tasallama. Fi'il khumasi. Tasallama. Maka selesailah kita malam ni. Jadi kalau soalan begini biasanya kelima-lima tajuk ada. Kita ada tajuk fi'il mujarrad dan mazid. Soalan 5 ni. Tajuk pertama fi'il mujarrad dan mazid. Kemudian kita ada tajuk kedua isim fa'il. Tajuk ketiga isim maf'ul. Tajuk keempat isim alat. Tajuk kelima masdar. Kalau soalan macam umum macam ni biasanya kelima-lima tajuk ditanya. Jadi kalau tak ada tajuk macam ni kena tahu bagaimana nak cari. Contohnya masdar wazan mufa'alah ni, biasanya dia akan letak ain baris di atas. Ain baris atas ni maknanya masdar. Ataupun boleh juga kita kata isim maf'ul bagi muannas. Wazan fa'ala, mufa'alun, mufa'alat. Boleh. Isim fa'il dia akan letak mim dhammah ain kasrah. Isim alat selain daripada fa'alah dia akan letak mim kasrah. Isim maf'ul bagi fi'il mazid mim dhammah ain fathah. Dan untuk fi'il mujarrad dan mazid biasalah dia akan diberi mengikut wazan madhi, mudhari' ataupun fi'il amr. Jadi kita boleh tahu walaupun tajuk tak diberi. Okey. Untuk masdar dia kalau kita dah kuasai fi'il mujarrad dan mazid, masdar senanglah nak buat. Masa ada apa? Pukul 10.46. Ustaz nak ulang kaji sikit. Kalau fi'il, ini untuk masdar Kalau fi'il 3 huruf, bagaimana masdarnya? Fi'il 3 huruf. Sebelum kita berhenti. Macam mana? Fi'il 3 huruf. Boleh buat sendiri tak? Masdar fi'il 3 huruf. Sulathi, mujarrad. Tak boleh. Tak boleh tak, kena buka kamus. Tapi kalau dalam periksa nak buka kamus tak boleh. Macam mana dapat markah? Buat mana? Bagaimana cara? Fi'il madi. Okey, ahsanti ya binti. Ya. Nur Aisyah. Nah. Kalau tak tahu yang masyhurnya eja sebagaimana fi'il madinya. Mana fi'il 3 huruf, mana masdarnya pun 3 huruf. Biasanya masdar ain dia baris sukun. Fathah, fathun. Daraba, darbun. Itu fi'il 3 huruf kalau tak tahu. Kemudian untuk fi'il mazid ada 4 cara. Yang pertama kita ada fi'il yang bermula dengan alif. Ada berapa wazan yang bermula dengan alif atau hamzah? Ada berapa wazan? 3. 3. Yang pertama Af'ala. af'ala. Yang kedua Ifta'ala. ifta'ala. Yang ketiga Istaf'ala. istaf'ala. Mana ada rubai, ada khumasi, ada sudasi. Ketiga-tiganya bermula dengan alif. Masdarnya macam mana? Nak buat? Bagaimana nak bina masdar dia? Siapa dia tak tahu boleh salin. Bagaimana nak bina masdar yang bermula, fi'ilnya bermula dengan alif? Siapa boleh tolong bantu? Tambah alif sebelum akhir. Baik, ahsanti ya binti. Tambah alif sebelum akhir. Jadi fi'il yang bermula dengan alif, masdarnya tambah alif sebelum akhir. Af'ala akan jadi If'alu. if'al. Ifta'ala akan jadi ifta'ala akan jadi Ifti'al. ifti'al. Istaf'ala akan jadi Istif'al. istif'al. Alhamdulillah. Akrama akan jadi Ikram. ikram. Ihtarama akan jadi Ihtiram. ihtiram. Istaf'ala. Istakhdama Istikhdam. istikhdam. Okey, itu yang pertama untuk fi'il mazid. Fi'il yang bermula dengan alif, masdarnya tambah alif sebelum akhir.
Okey. Yang kedua, fi'il yang bermula dengan ta. Ada berapa wazan fi'il yang bermula dengan ta? 2. Okey. Yang pertama, Tafa'ala. tafa'ala. Okey. Yang kedua, Tafa'ala. tafa'ala. Okey, kita ada tafa'ala dengan tafa'ala. Kedua-duanya khumasi. Tafa'ala, tafa'ala. Okey, bagaimana nak bina masdarnya? Bagaimana nak bina masdarnya? Siapa tahu? Tolong bantu. Tak dengar. Rumah. Mula. Bagaimana masdar? Ain dhammah. Ain dhammah. Sebelum ain dhammah tu apa? Kena kekal ejaan. Baik. Oh, ni zatil uzma. Zatil uzma ni salah seorang apa dia? Betul ke ni? Zatil uzma ni. Ustaz kenal dia? Ya Ustaz, ya Ustaz. Ya. Okey. Zatil uzma ni alhamdulillah sekolah dia bukan sekolah yang ada bahasa Arab. Sekolah dia tidak ada kelas bahasa Arab. Tapi sentiasa ada calon yang daftar dengan sukarela untuk ambil kertas bahasa Arab SPM. Biasa adalah sekitar beberapa orang yang rasa bahasa Arab ni tak sukar untuk dipelajari. Jadi walaupun tak ada kelas, walaupun tak ada guru, tak ada jadual, tapi dia orang daftar ambil bahasa Arab, belajar hanya seminggu sekali. 2 jam seminggu belajar bahasa Arab. Itulah kelas dia, itulah tempat dia buat latihan, itulah kelas kerja rumah dia. Alhamdulillah. Tahniah untuk pelajar-pelajar SMK Datuk Ismail. Walaupun tanpa guru, tanpa kelas, masih sanggup daftar untuk ambil bahasa Arab. InsyaAllah. Allah Ta'ala akan memudahkan insyaAllah. Tahniah Zatil Uzma. Dan rakan-rakan yang lain. Baik, gapo tadi tak ingat dah. Kita ada ta tadi masdar yang bermula dengan ta, fi'il madi yang bermula dengan ta, cara nak buat masdar dia ejaan kekal, cuma ainnya jadi dhammah. Contohnya tafa'ala, masdarnya jadi macam mana? Tafa'ala, tafa'ul. Tafa'ala, tafa'un. Tayyib. Jadi contohnya tanawala, masdarnya tanawul. Takallama, takallum. Itu kalau fi'il bermula dengan ta, masdarnya kekal ejaan, cuma ain jadi dhammah. Okey, boleh. Yang ketiga wazan fa'ala, kita dah jumpa tadi. Wazan fa'ala, masdarnya tambah mata. Mim di awal, ta di akhir. Letak mata. Jadi fa'ala, mufa'ala. Contohnya tadi syahada, musyahada. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir, yang keempat, wazan fa'ala. Fa'ala. Bagaimana masdarnya? Tambah ta dengan ya. Tambah ta dan ya. Letak tayar dekat dia. Bubuh tayar. Letak tayar. Maka jadilah masdar. Ta di awal, ya sebelum akhir. Okey. Fa'ala akan jadi apa? Fa'ala. Letak ta di awal, ya di akhir. Apa jadinya? Taf'il. Rattaba. Tartib. Allama. Ta'lim. Allama mengajar, ta'lim. Pengajaran. Contohnya apa lagi? Darrasa jadi tadris. Okey, boleh ingat? Jadi itu je sab masdar. Jadi kesimpulannya, Ustaz ulang balik. Kalau fi'il 3 huruf, kalau tak tahu yang masyhur, kekalkan ejaan fi'il madi. Bagi fi'il mazid, fi'il yang bermula dengan alif, macam mana tadi? Masdarnya? Fi'il yang bermula dengan alif. Masdar macam mana tadi?
Tambah alif lam sebelum Tambah, akhir. tambah alif sebelum akhir. Yang kedua, fi'il yang bermula dengan ta, masdarnya Ain jadi Ah, dhammah. kekal ejaan ain dhammah. Yang ketiga, wazan fa'ala, macam mana masdarnya? Tambah yata. Saya. Tukar. Mata. Mata. Wazan fa'ala, letak mim di awal, ta di akhir. Fa'ala, mufa'ala. Dan yang terakhir, wazan fa'ala, barulah kita letak apa tadi? Syamimi, letak gabar dah? Taya. Letak ta ya, ta di awal, ya sebelum akhir. Maka jadilah taf'il. Alhamdulillah. Selesai kita ulang kaji untuk apa tadi? Untuk masdar. Okey. Ada soalan lagi? Sebelum kita berhenti, kita dah hampir jam 11. Senyap tu tak ada tu, insyaAllah. Okey, kalau tak ada, tapi insyaAllah. InsyaAllah malam Ahad ni kita sambung bahagian ba. Harap-harap kita, Ustaz tak ada kerja, tak ada ke mana-mana, kita boleh sambung untuk bahagian ba, insyaAllah. Okey, ada soalan? Tak ada? Semua jelas? Jelas. Ni apa ni? Afif tanya apa ni? Ta'allama boleh ke Ustaz? Untuk yang mana tadi? Afif tanya apa ni? Untuk wazan yang mana Afif? Ta'allama boleh ke Ustaz? Ta'allama fi'il khumasi. Ada soalan ke tadi? Lupa Ustaz. Masdarnya ta'allum. Tak ingat. Soalan jim nombor 5. Soalan jim kejap Soalan jim nombor 5. Fi'il wadi wazan tafa'ala. Ta'allama. Boleh. Ta'allama, belajar. Boleh. Ta'allama Muhammadun Al-Quran. Jadi Muhammad belajar Al-Quran. Okey, Alhamdulillah. Ada lagi soalan? Rasanya tak ada dah. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Tahniah semua yang ada malam ni. Semoga ada dapat manfaat, dapat input, dapat sesuatu yang baru. Kalau tak banyak sikit pun okey. InsyaAllah. Semoga semua berjaya insyaAllah. Allah manfa'na bima 'allamtana, 'allimna ma yanfa'una, rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Okey, hatta insyaAllah. Yaumal al-qadim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barakallahu fiikum. Bitaufiq wa najah insyaAllah. Kullukum. InsyaAllah.